A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi majlis ilmu tafsir Al-Quran secara ringkas. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk kepada muka surat 424 insyaAllah. Jadi muka surat 424 ini adalah masih lagi surah Al-Ahzab, dan kita insyaAllah bersama-sama pada pagi ini pada ayat yang ke-45 sehingga ayat 50 daripada surah Al-Ahzab. Jadi insyaAllah kepada sesiapa yang ada mushaf, yang ada bersama-sama dengannya Quran, layang Quran, insyaAllah boleh buka muka surat 424 surah Al-Ahzab ayat 45 sehingga ayat 50 insyaAllah. Jadi secara ringkasnya insyaAllah tafsiran kita ataupun perbincangan kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan yang pertamanya ialah pujian Allah Subhanahu wa taala ataupun penghormatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang mukmin. Sambungan daripada apa yang lepas yang kita telah baca yang kemarin, dan kemudian perkara yang kedua yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini adalah tentang sifat Nabi, apakah dia peranan Nabi kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala sebutkan di sini ada 5 peranannya. Kemudian yang ketiga ialah apakah yang sepatutnya dibuat oleh orang Islam terhadap orang kafir bila berdepan dengan orang kafir dan juga munafik. Jadi apakah perkara-perkara yang perlu mereka, stand mereka, sikap mereka terhadap orang kafir dan juga orang munafik. Kemudian yang kelima ialah dalam masalah perkahwinan. Dia kembali lagi, jadi sebab itulah kita tengok dalam surah Al-Ahzab ini, dia yang pertamanya ialah tentang kisah peperangan Ahzab, dan kemudian dan ulasan Allah Subhanahu wa taala, pengajaran, dan kemudian yang keduanya ialah tentang masalah dalam rumah tangga, masalah dalam family, masalah dalam kekeluargaan dan sebagainya. Jadi banyak disebutkan di sini. Dan ayat yang terakhir yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah tentang siapakah perempuan-perempuan yang boleh dikahwini. Secara khususnya disebutkan Nabi SAW, dan kemudian secara umumnya adalah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang seperti kita lah, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan mulakan pembacaan kita pada pagi ini dengan ayat 45 daripada surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran azima. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang berlaku di hari akhirat di dalam syurga. Jadi Allah Taala sebutkan kat sini, ini adalah pendapat yang kuatlah, walaupun ada pendapat-pendapat yang lain yang mengatakan bahawa ucapan-ucapan ini iaitu tahiyyatuhum ini berlaku sejak daripada seseorang itu berpisah daripada dunia ni, iaitu ketika matilah. Tetapi pendapat yang masyhurnya adalah kata-kata ini iaitu tahiyyatuhum ni, tahiyyah ni artinya ialah, kalau ikutnya dalam bahasa Arab asalnya ialah bila orang Arab ni berkata hayakallah, hayakallah, hayakallah itu ialah tahiyyah, iaitu ucapan-ucapan sambutan, selamat datang dan sebagainya. Tahiyyatuhum, ucapan-ucapan bila berjumpa. Jadi itu adalah tahiyyah. Kita pun ada baca juga at-tahiyyatul mubarakah kan masa kita solat. Itu adalah tahiyyah. Tapi ini adalah tahiyyah yang berlaku tahiyyatuhum semasa hari kiamat. Jadi masa hari kiamat disebutkan sini ialah perkataan mereka yauma yalqawnahu, ketika dia berjumpa, ketika mereka ni berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah penafsiran ulama kata sama dalam syurga ke, sama ada sebelum tu ke dan sebagainya. Tapi yang pastinya ialah ucapan mereka itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah salam. Jadi yauma yalqawnahu salam itu. Kemudian jadi ucapan ini sebenarnya kalau ikut tafsir ulama adalah merangkumi tiga apa nak kata tiga sudut. Tiga sudut. Yang pertama sekali ialah ucapan yang diucapkan oleh sesama orang Islam.
Yang kedua ialah ucapan ini adalah ucapan daripada malaikat kepada mereka, dan yang paling tinggi sekali yang ketiga iaitu ucapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Jadi ketiga-tiga ini sebenarnya ada dalam Quran, disebutkan di tempat-tempat yang lain lah kalau kita nak baca. Sebagai contohnya, kita bacakan salamun apa ni dalam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang lain kan, iaitu apa Allah Taala sebutkan apa ni, salamun qaulan mir rabbir rahim. Jadi nampak kan, salamun qaulan mir rabbir rahim, ucapan salam adalah kata-kata daripada Tuhan. Jadi maknanya pada hari akhirat ini Allah Subhanahu Wa Taala pun berkata kepada mereka salam. Dan begitu juga yang keduanya, sudut yang kedua ialah malaikat pun berkata kepada mereka, berkata juga salam, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, iaitu apa, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum. Maknanya malaikat pun berkata kepada mereka salamun alaikum. Dan kemudian dalam ayat yang lain pula disebutkan bahawa ucapan sesama mereka iaitu ahli syurga ni Allah Ta'ala sebutkan iaitu apa, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Jadi semua ayat ni adalah sebut salam, 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 artinya adalah bahawa sesama mereka, malaikat mengucapkan kepada mereka dan juga Allah Ta'ala mengucapkan kepada mereka salamun, salamun, salamun. Jadi moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk mendapat apa ni daripada dunia lagi. Sebab itulah daripada dunia lagi kita ni diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berjumpa sama-sama kita, hendaklah kita ni apa, assalamualaikum. Assalamualaikum makna ucapan ini kita ungkapkan sejak daripada dunia lagi. Seterusnya ayat yang kedua pada hari ini, pada pagi ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sifat Nabi ataupun apakah tugas Nabi di atas dunia ni kepada umatnya. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Jadi kita ada 5 disebut sini. Allah Ta'ala sebutkan 5 sifat Nabi. Jadi sebenarnya bila disebutkan sifat Nabi itu 5, artinya ialah juga sifat orang-orang yang mengikut Nabi juga adalah mestilah mengambil langkah yang sama kan. Iaitu apa dia? Yang pertama sekali disebutkan, wahai Nabi, kami mengutuskan engkau ini, kamu kepada manusia ini, dan kita pula kepada manusia ini sebagai apa sepatutnya kita ini juga adalah menjadi sebagai bagaimana yang yang Nabi SAW sebagai kepada umatnya, iaitu yang pertama sekali adalah syahidan. Syahidan ni kalau kita sebut pada hari ini ataupun dalam tempat yang lain disebut syahadatul haq. Yang kita selalu bincang, selalu kita cerita, perkataan syahadatul haq ni artinya adalah apa? Iaitu menjadi saksi kepada kebenaran. Artinya apa? Iaitu kita telah menjadi saksi kepada manusia, kita telah menceritakan kepada manusia, kita telah memberitahu kepada manusia, kita telah mengeksplain kepada manusia habis-habisan bahawa sebenarnya Islam ni macam ni, sebenarnya sepatutnya macam ni, sepatutnya dalam hidup manusia sepatutnya macam ni. Jadi apabila kita telah menceritakan kepada manusia, seluruh manusia, bukan hanya manusia yang ada di negeri kita saja, tapi manusia seluruh dunia, sepatutnya manusia Islam sepatutnya bertanggungjawab seluruh dunia ni. Kita of course lah kan, kita di negeri kita, orang Islam lain di negeri dia kan, tapi ada tempat-tempat yang tak ada orang Islam, jadi kita sepatutnya kena bekerjasama lah dengan orang Islam di mana-mana saja atas dunia ni untuk supaya make sure Islam ni sampai kepada mereka. Jadi apabila kita telah memberitahu Islam ni kepada mereka, jadi pada hari akhirat nanti mereka tidak ada alasan lagi bila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak boleh kata nanti kami tak dengar, kami tak pernah tahu pun, kami tak ada orang beritahu pun. Tak ada alasan macam tu kan, tak ada pun semua tak ada. Mereka tak ada alasan. Jadi pada ketika itulah barulah Allah Ta'ala boleh menghukum mereka. Ini disebutkan banyak dalam surah Al-Baqarah pun ada kan, dan juga di tempat-tempat lain lah. Jadi Allah SWT sebutkan sini kan, banyak kali ulang dalam Quran ni Allah Ta'ala sebut bahawa salah satu daripada tugas Nabi dan tugas umat yang mengikut Nabi adalah apa? Iaitu mereka mestilah menjadi syahid. Jadi Allah Ta'ala sebut sini yang pertama syahid, syahidan menjadi saksi yang pertama. Yang kedua mubashir. Mubashir artinya ialah memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, memberi khabar gembira kepada kalau mereka ni ikut perintah Allah, kalau mereka menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka ni akan mendapat syurga. Maknanya bukan tak dapat apa. Bukan kalau tanya Nabi
wahai Rasulullah, kalau kami ni macam ni dapat apa? Tak, mereka akan dapat syurga. Jadi sebab itulah diulangkan banyak tentang syurga, tentang balasan syurga di dalam Al-Quran ni. Nak ceritakan apa? Bahawa sebenarnya ialah kalau mereka ni buat baik, mereka ni beriman, mereka akan dapat syurga tu. Itu mubasyiran. Kemudian yang ketiganya wa nazira. Nazira adalah memberi peringatan kepada benda-benda yang akan menimpa mereka, azab yang akan terkena pada mereka jika sekiranya mereka tidak mengikut apa yang diajar oleh Nabi kepada mereka. Jadi apa yang diajar, apa yang diberitahu. Jadi sebab itulah peranan kita pada hari ini adalah menyampaikan, meneruskan apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW, iaitu syahid, mubasyir dan juga nazir. Kemudian yang ketiga seterusnya wada'iyan ilallah, wada'iyan ilallahi biiznihi, dan juga menjadi da'i. Da'i mengajak kepada Allah, mengajak ke jalan Allah, mengajak kepada apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Biiznihi, disebutkan di sini perkataan biiznihi, dengan izinnya. Jadi seolah-olahnya apa, kalau Allah Taala tak izin tak boleh? Bukan. Ulama-ulama tafsir telah menceritakan tentang maksud biiznihi di sini, iaitu yang pertamanya ada mereka mengatakan bahawa biiznihi ini maksudnya ialah kita tidak boleh menyampaikan apa-apa yang bukan datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ialah apa yang diizinkan oleh Allah Taala saja, iaitu isi Islam lah artinya kan. Jadi kalau mengajak kepada benda lain, kepada perkara-perkara lain yang bukannya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak boleh. Itu yang pertama. Yang keduanya, biiznihi ni maknanya ialah diberi pendapat oleh ulama, iaitu tentang natijah, tentang rizat. Kita mengajak orang kepada Islam, kadang-kadang rizat ni tak seperti mana yang kita nak kan. Kita nak orang ni supaya terima apa yang kita cerita, tapi kadang-kadang mereka ni tak terima. Jadi oleh kerana itulah maka dalam Allah Ta'ala sebutkan sini biiznihi itu, iaitu orang-orang yang akan menyahut dakwah ini, da'iyan menyahut dakwah ini, ialah mereka itu ialah orang yang telah memang Allah Ta'ala izinkan untuk mereka ni. Dengan sebab dan hikmahnya, kita tak perlu tanyalah kenapa mereka ni tidak beriman dan sebagainya. Itu adalah memang ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wala tuti'il kafirin, ini amaran Allah Ta'ala, amaran, larangan Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada Nabi, kepada orang beriman, iaitu apa? Wala tuti'il kafirin wal munafiqin wada'azahum. Yang pertama sekali, jangan taat. Jangan taat artinya apa? Jangan ikut apa yang mereka nak. Of course lah kan, kalau mereka ni suruh minta, mereka ni bos kita dan mereka suruh kita buat apa-apa yang tidak bercanggah dengan agama, tak ada masalah. Itu sebab mereka tu bos kita kan, di tempat kerja dan sebagainya kan. Tapi cerita ni secara ni tentang Islam iaitu kalau mereka minta kepada kita buat apa-apa, dan mereka ni apa ni, walaupun mereka ni ketua kita ke, mereka ni siapa pun, kalau mereka ni minta kepada kita buat satu benda, satu perkara yang bercanggah dengan Islam, tak boleh. Jawapannya sini. Jadi Allah Ta'ala kata wala tuti'il kafirin. Apa yang diminta oleh orang kafir di sini terhadap Nabi SAW? Mereka minta supaya stop dakwah tu, jangan cerita pasal Islam ni, jangan mengajak manusia kepada Islam. Mana boleh kan, manusia mesti tahu tentang Islam. Kalau tak, kita ni tak akan menjadi syahid, menjadi saksi di atas muka bumi ini. Jadi Allah Ta'ala kata wala tuti'il kafirin, jangan kamu taat wahai Nabi kepada orang kafir, kepada orang munafik. Wada'azahum, da'azahum artinya jangan hirau walaupun apa sahaja tekanan mereka, penyiksaan mereka kan. Bukan maknanya berpaling, bukan berpaling lari makna tak hirau, bukan, tapi maknanya jangan ambil endah dengan azab mereka. Kemudian tu watawakkal ala Allah, dan tanggungjawab kita adalah tawakal pada Allah. Apa nak jadi, nak macam mana kan, kita tawakal, insya-Allah Allah Ta'ala, kita serah pada Allah. Dan kemudian wakafa billahi wakila, cukuplah Allah Ta'ala sebagai wakil. Seterusnya ialah ayat yang seterusnya, kita mula masuk, Allah Ta'ala mula membawa kita kepada masalah, iaitu isu mungkin sedikit fiqh lah kan, iaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perkahwinan. Iaitu Allah SWT sebutkan sini wahai orang yang beriman. Jadi sekarang kalau tadi tu ya ayuhan nabi, ya ayuhan nabi, iaitu tugas asasi, atas asasnya adalah nabi, tapi bukanlah maksudnya tugas yang atas tu ayat 44, ayat 45, 46, 47 dan juga 48 tu, bukanlah maknanya itu hanyalah untuk Nabi sahaja, adalah untuk kita juga sebab kita ada konsep, kita ada prinsip, kita ada kaedah bila kita membaca Quran ni, iaitu apa? Semua perkara yang ditujukan kepada Nabi adalah ditujukan kepada umatnya. Semua perkara yang ditujukan kepada Nabi adalah juga ditujukan kepada umatnya, kecuali
kalau ada pengecualian. InsyaAllah kan, mungkin kita akan tengok nanti dalam ayat yang terakhir, iaitu ayat 50 pada muka surat ni kita akan jumpa apa, iaitu ayat yang mana Allah Ta'ala sebut secara direct itu adalah khusus untuk kamu. Jadi kita tengok dulu ayat 49 insyaAllah. Jadi ayat 49 ni Allah Ta'ala sebutkan, wahai orang yang beriman, iza nakahtumul mu'minat summa tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu kahwin dengan mukminat, dengan perempuan mukminat, jadi Allah Ta'ala sebut tu kan, maknanya kahwin dengan mukminat. Tapi maksud di sini, walaupun ulama tafsir kata walaupun disebut mukminat, tapi itu adalah bukan maksudnya tidak boleh berkahwin dengan kitabiyat, iaitu ahli kitab. Jika sekiranya seorang tu kahwin dengan ahli kitab pun samalah, termasuk dalam hukum ni. Hukumnya apa? Iaitu hukumnya summa tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Iaitu kemudian kamu ceraikan mereka. Kamu dah kahwin, maksud nakahtum kat sini ialah akad, melakukan akad. Sebab kadang-kadang dalam Quran ni perkataan nakah tu artinya ialah sudah bersama. Tapi di sini nakah sini ialah artinya bila kamu telah melakukan akad nikah, gitu kan, dengan seorang perempuan yang mukminat. Mukminat ni saya sebut tadi lah kerana sepatutnya diprefer lah oleh seorang Islam itu untuk berkahwin dengan mukminat, bukan berkahwin dengan ahli kitab, walaupun ianya dibolehkan. Tetapi kemudian lepas tu kamu ceraikan dia min qabli an tamassuhunna, sebelum daripada kamu sentuh dia. Tamassu ni sentuh. Jadi ulama tafsir sebutkan di sini ialah Allah Ta'ala nak ajar kita kan, bila kita ni bercakap perlunya adab, perlunya kita ni menggunakan bahasa yang sopan, jangan kadang-kadang direct, kecuali terpaksa lah kan, kalau orang tak faham juga terpaksa lah kan. Tapi kalau boleh menggunakan perkataan-perkataan yang lebih sopan, yang mana boleh difahami. Kalau menggunakan bahasa yang terlalu jauh sehingga tak difahami, tu tak boleh pula kan. Seperti yang Allah Ta'ala ajar kat sini ialah sebelum kamu min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu menyentuhnya. Menyentuh, takkanlah sentuh tak boleh. Maknanya kalau kahwin dah sentuh, takkan tak boleh kan? Bukan. Maksud tamassuhunna kat sini ialah membuat hubungan lah, lelaki dan perempuan, suami isteri, ataupun jima' lah kita kata kan, dalam bahasa fiqahnya kan. Jadi maknanya sebelum daripada kamu menyentuhnya, kamu telah menyetubuhinya, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taduna, maka tak perlu ada iddah. Jadi itu memang sepakatlah di kalangan fuqaha mengatakan bahawa jika sekiranya berkahwin tetapi belum lagi bersama, maka tak ada iddah. Dan kalaulah berkahwin dan kemudian telah bersama, maka juga ijma' mengatakan bahawa itu dah ada iddah kan, iddahnya berlaku okey. Jadi seterusnya, famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Dan kamu, bila kamu menceraikan dia, perempuan tu, hendaklah kamu memberi matti'u artinya sini ialah memberi mut'ah. Jadi bila cerai, dia kena ada satu benda bayaran, seolah-olahnya macam gantian, macam hadiah kepada perempuan tu yang diceraikan tu, supaya dia boleh memulakan hidupan barulah kan. Jadi dia akan dapat matti'una. Jadi matti'un mut'ah ini berapa banyak, itu memang banyak perbincangan lah di kalangan ulama. Jadi saya tak nak ceritalah kat sini kan, bukannya perbincangan kita pada hari ini. Tetapi yang penting adalah bagaimana Allah Ta'ala ajarkan kan, bila berpisah pun maknanya jangan berpisah dengan jahat, berpisah dengan teruk kan, kutuk dan sebagainya kan. Bila bercerai pun hendaklah bercerai, Allah Ta'ala sebutkan wasarrihuhunna sarahan jamila. Bercerailah kamu. Sarahan ni maknanya lepaskan, asalnya macam orang lepaskan kuda, melepaskan kambing ke binatang ke, asalnya ialah itu dia guna perkataan as-sarhu. Jadi Allah Ta'ala kata wasarrihuhunna, hendaklah kamu lepaskan dengan pelepasan yang baik. Jadi lepasan baik tu ialah dengan cara yang Masya Allah kan, yang terbaik lah. Bila lelaki nak cerai dengan perempuan tu, dan kemudian kena bayar mut'ah. Jadi mut'ah sini apa hukum dia? Apa hukum seorang lelaki membayar mut'ah? Di sini ada perbincangan yang panjang di kalangan para ulama, para fuqaha, dan juga ada ayat yang lain menceritakan tentang mut'ah ini. Jadi ada yang mengatakan bahawa mut'ah ini adalah wajib,
tetapi ada yang mengatakan sebaliknya tidak wajib, tetapi dengan syarat-syaratnya lah yang tertentu. Jadi insya-Allah saya tak ceritakan kat sini, insya-Allah boleh baca dalam buku-buku fiqh yang lebih detail tentang hukum mut'ah. Ayat yang terakhir pada muka surat ini ialah tentang dibalikkan sekarang ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ya ayyuhan nabi inna ahlalna laka azwajak. Allah Taala sebutkan, iaitu kami halalkan, wahai nabi, kami halalkan untuk kamu isteri kamu allati ataita ujurahunna, yang telah kamu bayar ujurnya. Ujur ni ialah, kita kata sini ialah sekarang ni mas kahwin tapi dalam masyarakat Melayu dia ada dua kan, dia ada dia ada hantaran, dia ada mas kahwin jadi yang diwajibkan sini ialah mas kahwin sebenarnya. Mas kahwin yang hantaran tu sebenarnya tidak wajib, tapi itu adalah hanyalah adat masyarakat Melayu yang janji, itu adalah janji. Tapi yang mas kahwin ni adalah satu benda yang wajib. Mas kahwin adalah wajib, yang tu adalah janji, perlu ditunaikan kerana janji, bukan perlu ditunaikan kerana hukum asal tak ada. Hantaran tu hantaran tu adalah lumrah praktik masyarakat Melayu yang tidak salah insya-Allah, tapi bila dah janji maka perlu bayarlah. Tapi maknanya saya nak cerita kat sini ialah nak sebutkan, dalam kitab-kitab disebutkan ialah hantaran itu makna tidak wajib. Tidak wajib maksudnya bukan tidak wajib bayar, kalau dah janji mestilah bayar kan, tapi maksudnya ialah tidak wajib mesti ada dalam perkahwinan. Yang mesti ada dalam perkahwinan ialah mesti kena ada mas kahwin. Jadi mas kahwin ini berapakah mas kahwinnya, itu adalah perbezaan pendapat di kalangan fuqaha, kita tak sebutkan kat sini kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan bahawa bila seorang lelaki tu kahwin dengan seorang perempuan tu, maka dia kena bagi hadiah something, kena bayar something kan. Kenapa? Kerana kesanggupan perempuan itu untuk mengikutnya kan. Padahal ni siapa kan, bukan ayah dia tak kenal daripada kecil, tak kenal, ni baru kenal kan dan sebagainya, tiba-tiba kena kahwin dengan lelaki tu, kena duduk bersama, tinggal bersama sehingga ke akhir hayat. Jadi mestilah lelaki tu kena bayar something. Jadi Nabi SAW disebutkan dalam ayat ni kan bahawa apabila kamu dah bayar wahai Rasul ujurahunna, jadi kamu ni maka bolehlah dihalalkan kepada kamu. Jadi dalam sejarah Islam, berapa banyakkah yang Nabi bayar kepada Mahanabi, kepada isteri-isteri baginda. Jadi yang masyhurnya pendapat yang menyebutkan ialah bahawa sebenarnya majoriti daripada isteri-isteri baginda Nabi SAW ini Nabi bayar mas kahwinnya ialah 12.5 ukiah emas, ukiah perak, ukiah perak, iaitu maknanya sedikit je, tak banyak makna 12 keping perak kemudian 12 ukiah, minta maaf, ukiah perak kemudian kecuali lah ada beberapa orang sahabat ni, beberapa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin yang dibayar lebih daripada itu, tapi bukan Nabi lah yang bayarnya kan. Salah seorangnya adalah seperti Ummu Habibah yang dikahwinkan oleh Najasyi di Habasyah. Jadi Najasyi telah berikan mas kahwin kepada Ummu Habibah ni sebanyak 400 dinar emas. Jadi Masya Allah, tu dahsyat lah kan kalau kita kan. Dan kemudian ada lagi perempuan yang lain, ada dua orang lagi yang lain yang diberikan lain, iaitu pertama yang di apa ni, seperti Al-Mustalaq daripada Bani Mustalaq, iaitu Nabi membebaskan dia sebab dia adalah hamba, maka Nabi bebaskan dia dan harga pembebasan itu itulah dia mas kahwin Nabi SAW kepada beliau. Jadi seterusnya yang kedua, itu yang pertama yang kamu bayar, kemudian yang kedua ialah wama malakat yaminuk, iaitu hamba-hamba yang hamba-hamba perempuan, mimma afa'allahu alaika, daripada yang kamu dapatlah daripada hasil peperangan dan sebagainya. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala sebut lagi perempuan-perempuan yang dihalalkan kalau kamu nak kahwin, iaitu itu adalah makna kategori-kategori yang kemungkinan dirasai bahawa ini dekat dengan kita, iaitu sepupu-sepupu. Iaitu Allah Ta'ala sebutkan wa banati ammik wa banati ammatik wa banatu khalik wa banatu khalatik. Jadi semua tu sepupu lah kan dalam bahasa Melayunya. Sepupu-sepupu tu sebenarnya pun boleh juga dikahwini oleh orang-orang yang beriman. Kemudian last kali kepada Nabi ni dia ada sebut, iaitu apa? Wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perempuan yang
menyerahkan dirinya, memberikan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sejarah ada 3 orang perempuan yang telah yang termasuk dalam ini, iaitu wahabat nafsaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkara ini adalah khusus kepada Nabi. In aradan Nabi an yastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin. Allah Taala sebut dengan clear kat situ kan, iaitu apa? Khalisatan lak min dunil mu'minin. Ini adalah khusus untuk kamu sahaja, bukan untuk orang-orang lain. Orang beriman yang lain tak boleh pakailah perkara ni. Iaitu apa? Perkara apa? Iaitu jika ada perempuan yang datang menyerah diri dia dan dia nak berkahwin dengan Nabi SAW. Jadi dalam sejarah ada 3 orang perempuan yang termasuk dalam kategori ni. Iaitu yang pertama ialah Khawlah bin Hakim. Itu yang pertama. Yang keduanya nama dia ialah Ummu Syuraik bin Jabir. Kemudian yang ketiga nama dia ialah Laila binti Hatim. Jadi ketiga-tiga perempuan ni datang kepada Nabi, tetapi Nabi dalam riwayat yang kuatnya ialah Nabi SAW tidak berkahwin dengan salah seorang pun daripada mereka ni, tetapi Nabi telah menyerahkan mengahwinkan dia dengan para sahabat yang lain. Jadi erti kat sini, tapi dari segi hukumnya adalah boleh. Jadi Nabi dah tak ada, kita sekarang pun tak boleh buat benda ni kan, sebab benda ni khusus untuk Nabi SAW saja. Khalisatan lak min dunil mu'minin qad alimna ma faradna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna alaika haraj wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi Allah Taala sebutkan perkara ni iaitu kahwin dengan siapa boleh, bagaimana cara nak kahwin kan, dan sebagainya lah, untuk supaya kita ni kan jelas apa kan, bahawa ini adalah boleh, ini adalah tak boleh. Jadi termasuklah yang paling dekat yang Allah Taala sebut ni adalah sepupu. Maknanya sepupu pun boleh nak kahwin kalau kita nak kahwin dengan sepupu, kalau nak. Jadi Allah Ta'ala penjelasan ini Allah Ta'ala jelaskan kepada kita, alhamdulillah kan, kita boleh nampak kan hukum-hukum dia dan sebagainya. Jadi di sini tamatlah insya-Allah sesi kita pada pagi ni, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi di esok hari insya-Allah pada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 425. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.